makan dulu. Okey, so bab 9. Warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan juga Perlis. So kalau kamu perhatikan betul-betul, cikgu, mungkin kamu akan bertanya, cikgu, bab 8 hari tu bukan kita belajar yang ini ke? Untuk pengetahuan kamu, bab 8 hari itu kita belajar tentang pengasasan, ya, pengasasan Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Bagaimana ianya bermula. Itu bab 8. Okey, bagaimana Kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis bermula dan juga hubungan-hubungan negeri-negeri ini dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Itu bab 8. Bab 9 kita belajar apa yang diwariskan daripada kerajaan-kerajaan itu. Maksudnya di sini, bab 8 dengan bab 9 sebenarnya dia cerita tentang benda yang sama. Dia cerita tentang perkara yang sama, iaitu cerita tentang Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Kalau kamu perhatikan, dia lebih kurang sama macam apa tahu? Macam kamu belajar sejarah tingkatan 2 ni, bab 1, 2, 3, 4. Perasan tak? Bab 1, 2, 3, 4, okey, belajar tentang kerajaan alam Melayu. Maknanya belajar tentang kerajaan yang sama, iaitu tentang Funan Campak, Angkus, Sriwijaya, Majapahit, Gangga Negara dengan Kedah Tua. Okey. Jadi kamu belajar tentang kerajaan yang sama. Cuma perbezaannya adalah kamu belajar tentang sudut-sudut tertentu kerajaan itu. Contoh bab 1 tentang pengasasan. Bab 2 tentang sistem pemerintahan dan kegiatan ekonominya. Bab yang ketiga berkaitan dengan sosio-budaya, bahasa dan tulisannya. Kemudian bab 4 kamu belajar tentang agama dan kepercayaan kerajaan alam Melayu. So, dia merujuk pada benda yang sama cuma sudut yang berbeza. Begitu juga bab 8 dengan bab 9. Bab 8 tentang pengasasan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Okey, serta hubungan dengan negeri-negeri Melayu. Bab 9 warisan daripada kerajaan tadi. Jadi kalau kita lihat, oh ini ke bab ni. Itu kamu kena faham Kamu kena faham tentang itu. Okey. Baik. So kita akan lihat apakah yang diwariskan. Maknanya apa itu warisan yang diturunkan kepada generasi-generasi yang di bawah ni sampai sekarang. Okey, apa yang diturunkan. So kalau kita lihat di sini, kita akan lihat okey, yang ini adalah replika. Kat atas tu Istana Johor Kelantan. Okey, yang di bawah tu ialah Istana Raja Melewar di Negeri Sembilan. Ini kita kata sebagai bekas-bekas istana lah. Okey, yang masih wujud sampai sekarang. Okey. Baik, kita lihat warisan Kerajaan Kedah, Kelantan, Perlis dulu. Negeri Sembilan tak ada. Kenapa Negeri Sembilan tak ada, cikgu? Kerana Negeri Sembilan dia sangat berbeza. Kerana Negeri Sembilan menggunakan adat pepatih. Jadi sebab itu diasingkan. Diasingkan jadi kalau kita lihat di sini untuk Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis dia sama. Iaitu kalau kita lihat apakah yang diwariskan oleh Kerajaan Kedah, Kelantan dan Perlis? Iaitu yang pertama kita lihat iaitu sistem pemerintahan beraja. Ini yang pertama, sistem pemerintahan beraja. Jadi pengenalan institusi beraja oleh setiap kerajaan sejak pengasasan ini merupakan warisan yang kekal hingga hari ini. Dan warisan ini telah diperkembangkan menerusi pewujudan institusi raja berperlembagaan apabila negara mencapai kemerdekaan. Maknanya sampai sekarang masih ada raja-raja ini. Masih ada. Masih guna sistem ini. Iaitu kalau kita lihat yang pertama sekali iaitu warisan sistem pemerintahan beraja. Yang pertama iaitu penggunaan gelaran pemerintah. Kena ingat macam kita belajar dulu, Kedah dan Kelantan menggunakan gelaran sultan. Ingat manakala Perlis menggunakan gelaran raja. Dalam Malaysia ni hanya Perlis sahaja yang guna raja.
Ya, bukan dia tiru sistem monarki. Memang sistem monarki. Memang sistem monarki. Baik. So, ada yang bertanya, so who's besar? Sebenarnya, okey, kesemua itu besar. Besar. Sultan ke, raja ke, besar. Dia memang kuasa dia besar. So, tidak ada yang lebih besar ke, tak ada. Sebenarnya dia sama besar. Cuma gelaran saja, nickname saja yang berbeza. Kuasa tetap sama. Ya, kuasa tetap sama. So di Perlis dia tak ada sultan, dia ada raja. Tapi negeri lain, okey, dia tak ada raja, dia ada sultan. Jadi itu perbezaan antara raja dengan sultan. Dan penggunaan gelaran pemerintah. Dan kalau kita lihat yang kedua, cara pelantikan pengganti pemerintah. Bagaimana dia lantik menjadi sultan itu? Biasanya pelantikan dia sama, iaitu pelantikan daripada putera sultan atau putera raja. Apa itu putera? Putera itu anak lelaki kepada raja atau sultan. Kalau puteri, puteri ialah anak perempuan raja atau sultan. Itu kamu kena faham Putera maksudnya anak lelaki kepada sultan atau raja. Dan anak lelaki itulah yang akan menjadi pengganti kepada raja atau sultan itu. Dan anak dia tu mestilah daripada keturunan pemerintah pengasas. Maknanya keturunan raja-raja dia. Bukanlah anak itu daripada keturunan mungkin anak angkat ke, bukan. Bukan anak angkat, tapi anak betul. Itu cara pelantikan pengganti pemerintah. Sebab itu, kita ni layak tak untuk kita jadi raja? Tidak. Sebab kita bukan keturunan raja. Macam tu. Kita bukan keturunan raja. Kita kata, seronoklah nak jadi raja sultan. Kita nak apply lah jadi raja, jadi sultan. Tak boleh. Tak boleh. Sebab dia dan keturunan-keturunan dia sahaja yang layak untuk menjadi raja ataupun sultan. Begitu. Baik. Kita lihat sebagai contoh Salasilah ataupun keturunan raja-raja Perlis. Raja Perlis yang pertama, DYMM maksudnya Duli Yang Maha Mulia. DYMM maksudnya Duli Yang Maha Mulia. Raja Perlis pertama iaitu Tuanku Syed Muhsin Jamaludin. Kemudian Raja Perlis yang kedua Tuanku Syed Ahmad Jamaludin. Dan diteruskan lagi dengan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis yang ketiga Tuanku Syed Safi Jamaludin. Kemudian diikuti Raja Perlis keempat Tuanku Syed Alwi Jamaludin. Diikuti pula dengan Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis yang kelima Tuanku Syed Hamzah Jamaludin. Dan kemudian yang keenam Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis keenam Tuanku Syed Putra Jamaludin. Dan seterusnya Duli Yang Maha Mulia Raja Perlis yang ketujuh Tuanku Syed Sirajuddin Jamaludin. Dan inilah keturunannya sampai sekarang. Tuanku Syed Sirajuddin. Jadi inilah kita kata salasilah raja-raja Perlis. Kena ingat ke cikgu? Tak perlu pun. Tapi kamu perasan tak? Nama-nama ini dia berakhir dengan Jamaludin. Korang tengok Ni Jamaludin, 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 Jamaludin. Perasan tak? Jamaludin serta Jamaludin sini. Kenapa Syed Hamzah? Syed Hamzah tu perintah 2 tahun je, apa ceritanya? Kemungkinan besar Raja Perlis kelima itu telah pun sakit dan meninggal dunia. Sebab itu sempat memerintah selama 2 tahun sahaja. Selama 2 tahun sahaja. Baik. Dan kenapa Jamaludin itu nama keturunan? Nama keturunan. Macam kita tahu bahawa keturunan contohnya macam kaum Cina. Ada nama keturunan Lin.
Okey, kalau bapa datuk dia Lim, kemudian anak dia Lim, cucu dia pun Lim. So itu nama keluarga. So Jamalul Lail itu pun nama keluarga. Ya, nama keluarga. Baik, cikgu, betul ke Raja Perlis ni Maula ulama ke? Okey. Betul ke Raja Perlis ni Maula? Itu kurang pasti, tetapi sebenarnya Raja Perlis ni kalau ikut nama, okey, dia adalah keturunan daripada keturunan yang berdarah Arab. So ada keturunan daripada Arab. Sebab okey, penggunaan nama Said. Keturunan Nabi itu tidak dipastikan lagi. Itu tidak dapat dipastikan. Okey. Baik. So, itu adalah sistem pemerintahan beraja, penggunaan gelaran pemerintah, cara pelantikan pengganti pemerintah, dan sistem pemerintahan beraja ini dalam sebuah negeri ini diasaskan, sebenarnya dia kekal diwarisi, kekal diamalkan sampai hari ini, iaitu sistem pemerintahan beraja ya. Kekal diwarisi sehingga kini. Iaitu kalau kita lihat, inilah bentuk dia. Bentuk pentadbiran sesebuah negeri. Yang di atas sekali ialah sultan, yang di tengah itu pembesar, pembesar jajahan atau pembesar daerah, dan di bawah dia ada penghulu untuk mukim. Baik. So kita tengok dulu satu-satu. Seperti atas sekali sultan. Sultan atau raja adalah hierarki tertinggi. Hierarki maksudnya adalah lapisan atas. Hierarki ni maknanya lapisan yang tertinggi dalam pemerintahan beraja. So kita kata lapisan yang tertinggi, dan warisan ini dikekalkan dengan kedudukan sultan atau raja sebagai ketua bagi negeri. Ingat, ketua bagi negeri ialah sultan atau raja. Serta memiliki keistimewaannya. Sultan atau raja juga bertanggungjawab. Apa lagi tugas sultan atau raja? Sebagai ketua agama Islam dan merupakan lambang perpaduan rakyat. So ada 3. Tengok benda ni sultan atau raja hierarki tertinggi, dan tugas dia ketua bagi negeri 1, ketua agama Islam 2, dan juga lambang perpaduan rakyat 3. Itu tugas sultan jadi bukan senang. Bukan senang jadi sultan atau raja ni. Banyak tanggungjawabnya. Baik. Kemudian yang kedua, di bab peringkat bawahan ini, iaitu pembesar jajahan atau daerah. Pembesar dilantik sebagai wakil pentadbir. Wakil pentadbir bagi pihak kerajaan dan bertanggungjawab terhadap jajahan atau daerah. Bertanggungjawab terhadap jajahan atau daerah, dan warisan pentadbiran secara unit daerah ini masih wujud sampai sekarang. Maknanya, pentadbiran daerah-daerah memang masih ada lagi. Sebab itu kalau kita tengok, di mana-mana negeri, dia akan ada majlis daerah. Contoh, majlis daerah Kajang, majlis daerah Selayang, majlis daerah Hulu Langat, majlis daerah Hulu Selangor, majlis daerah Kelang. Itu adalah pentadbiran peringkat daerah. Apa yang dia buat? Kan banyak kan? Diuruskan tentang sampah, diuruskan tentang perparitan, uruskan tentang taman, jalan raya. Itu pentadbiran di peringkat daerah. Baik. Kemudian, di bawah tu ada penghulu. Penghulu ni adalah penguasa pemerintah di peringkat mukim. Dalam satu daerah ada mukim-mukim. Dan dalam setiap mukim tu, dalam tu baru ada kampung-kampung. Kampung atau taman. So, kalau beberapa kampung, beberapa taman akan bergabung menjadi satu mukim.
Sini pun ada satu mukim, sini pun ada satu mukim, sini pun ada satu mukim. So semua mukim ini akan bergabung menjadi satu daerah. Ya. Dan daerah ni pula bergabung dengan daerah ini, bergabung dengan daerah hujung sana, bergabung dengan daerah depan, daerah sana. Daerah-daerah ini akan semua bergabung menjadi negeri. Itu susunan kawasan. Susunan kawasan. Kampung, taman, naik ke mukim, mukim naik ke daerah, dan daerah naik ke peringkat negeri. Itu susunan dia. Jadi untuk penghulu, penghulu ini adalah penguasa bagi peringkat mukim. Dan penghulu ini peranan dia sebagai orang perantaraan. The middleman lah. Orang perantaraan ni maksudnya middleman between rakyat dengan pemerintah, between rakyat dengan sultan atau pembesar. So warisan pentadbiran peringkat mukim ini masih kekal hingga hari ini dengan kewujudan ketua kampung yang bertanggungjawab untuk mentadbir unit yang lebih kecil. Di peringkat kampung, setiap kampung dalam mukim tu dia akan ada ketua kampung. Dia ada ketua kampung. Jadi ketua kampung kecil-kecil inilah yang akan mentadbir kampung itu. So itulah kita kata sebagai sistem pemerintahan yang diwariskan daripada negeri Kedah, Kelantan dan juga Perlis. Ada soalan nak tanya? Ada soalan tak nak tanya? Ada tak soalan nak tanya berkaitan dengan sistem pemerintahan beraja ini? Ada ke tak ada? Ada? Tak ada? Boleh faham tak ni? Baik. Baik. Ada yang bertanya. Cikgu, sistem monarki ni macam mana? Lupalah tu. Dulu kan kamu belajar semasa sejarah tingkatan 1 dalam tamadun Yunani. Lupa? Mula-mula monarki. Lepas tu, oligarki. Lepas tu aristokrasi. Lepas tu tirani. Lepas tu demokrasi. Lupa tamadun Yunani dulu. Kan ada monarki, lupa Yalah, engkau orang ni memang lupa. Sebab engkau orang semua gunakan sistem apa? Menggunakan pepatah, barang yang lepas jangan dikenang. Kan? Engkau orang lah ni. Barang yang lepas jangan dikenang. Alah, tu cikgu form 1 cikgu. Dah lepas, tak payah dikenang lah. Boleh macam tu? Tak boleh. Kena ingat juga. Baik. Sistem monarki, bukan undi. Bukan undi. Sistem monarki adalah sistem di mana raja berkuasa mutlak. Raja, di bawah dia ada pembesar, di bawah pembesar ini pula ada rakyat. Jadi, segala undang-undang, segala peraturan, segala arahan pentadbiran, segala titah perintah, semua datang daripada raja. So itu raja berkuasa mutlak. Dan dia akan, kalau dia dah tak ada nanti, dia akan diganti pula oleh anak dia. Anak dia nanti bila memerintah, dah tak ada anak dia nanti, meninggal dunia, ganti pula dengan cucu dia. Jadi, keturunan dia lah yang akan sentiasa memerintah negeri itu, dan itu dipanggil sistem monarki. Itu dipanggil sistem monarki. Kalau ada yang kata tentang undi tu, undi bukan sistem monarki. Undi ialah sistem demokrasi. Ya, demokrasi. Ni tak lama lagi ni kita akan ada pilihan raya. Hari ni berapa bulan? Hari ni 5 hari bulan. Ya, hari ni 5 hari bulan 11, hari ni adalah hari penamaan calon. Dalam pilihan raya, dia akan ada proses penamaan calon. Apa itu penamaan calon, cikgu? Iaitu setiap kawasan
akan memperkenalkan calon-calon yang bertanding di kawasan itu. Contoh, okey, mungkin korang nak tahu. Korang nak tahu ke ni? Ke korang tak nak tahu? Saya tak nak tahu pun cikgu apa pilihan raya ni. Ke korang nak tahu ke korang tak nak tahu? Nak tahu okey, baik. Kalau korang nak tahu dia begini. Okey, sebenarnya setiap kawasan okey kita tahu bahawa akan ada calon-calonnya. Contoh kalau di kawasan kita kata Shah Alam. Okey, Shah Alam ini dia nak pilih seorang calon untuk wakil pergi ke parlimen. Okey, apa tugas wakil pergi ke parlimen tu cikgu? Wakil ini akan bawa semua masalah penduduk-penduduk di Shah Alam ini, dia akan bincangkan di peringkat parlimen. Maknanya dia kena pergi parlimen lah. Dia bawa lah masalah apa? Okey, masalah perparitan ke, masalah banjir ke, masalah traffic jam di Shah Alam ke. Orang ini yang kena bawa isu ini ke parlimen. Jadi, okey sekarang pilihan raya ni, okey nak memilih calon tu. Nak memilih calon itu. Jadi, setiap parti, okey, siapa-siapa pun sebenarnya boleh offer atau tawar diri untuk menjadi calon. Oh, saya nak jadi calon, saya nak jadi ahli parlimen Shah Alam lah. Yang orang ni pula, oh, saya nak jadi ahli parlimen Shah Alam juga. Jadi kata apa? Okey, jom kita bertanding. Itu yang dikatakan bertanding dalam pilihan raya. Jadi, setiap parti politik, okey, contoh parti politik BN, dia akan letakkan seorang calon. Okey, baik, kita letakkan you. Siapa? Kita letakkan Zahra Sofia. Okey, jadi calon bagi parti Barisan Nasional di Shah Alam. Okey, kemudian datang pula PAS. Parti PAS kata apa? Okey, kami juga nak letakkan seorang calon di Shah Alam ini. Kami nak letak Razan sebagai calon PAS di Shah Alam. Kemudian juga datang pula parti DAP. Kami DAP, kami nak letak Kuhan sebagai calon di Shah Alam ni. Kemudian datang pula PKR. KR pula kata apa? Saya nak letak calon saya iaitu Haris Haziq Liao untuk bertanding di Shah Alam ini. Sudah ada 4 orang. Okey, Zahra Sofia, Razan, kemudian Nakib, Kuhan dan juga Haris Haziq Liao. Dah ada 4. Mereka pun, hari ini apa yang mereka buat tahu? Iaitu mereka kata, saya mewakili parti, contoh macam Razan, saya mewakili parti PAS. Saya akan bertanding bagi PAS di kawasan Shah Alam. Zahra Sofia kata, saya mewakili parti BN, akan bertanding di kawasan Shah Alam ni. Itu dia bagi tahu. 4 orang ini dia bagi tahulah. Saya yang akan bertanding bagi kawasan Shah Alam ni. So ada 4 orang. Dia maklumkan kepada penduduk-penduduk Shah Alam. Jadi masing-masing apa yang dia buat daripada sekarang ni. Daripada hari ini sampailah hari pengundian pada 19 November nanti sampai hari pengundian ni, apa yang diorang perlu buat ni, 4 orang perlu buat ni. 4 orang ni akan kena bagi tahu kepada rakyat, bagi tahu kepada orang Shah Alam apa yang dia nak, apa yang akan dia janjikan kalau dia terpilih sebagai calon parlimen bagi Shah Alam. Contoh Razan kata apa? Wahai penduduk Shah Alam, pilihlah saya. Saya akan berusaha untuk apa? Untuk membersihkan longkang-longkang ini. Saya akan selesaikan masalah traffic jam di Shah Alam ini. Saya juga akan menyelesaikan masalah macam-macam. Kemudian datang pula Zahra Sofia. Saya daripada parti BN. Saya berjanji jika saya dipilih bagi calon pilihan raya bagi calon Shah Alam ini, saya berjanji setiap rumah akan menerima wang bantuan sebanyak RM500 pada setiap tahun. Dan selain itu saya akan bekalkan setiap rumah dengan pakaian dan juga makanan sekiranya diperlukan. Contoh. Datang pula Haris Haziq Liao. Saya daripada parti ini akan berjanji
akan membantu masalah penduduk Shah Alam ini. Iaitu, masalah bau busuk yang ada ni, saya akan bantu. Saya akan naikkan isu ini dan bantu supaya selesai masalah ini. Maknanya apa? Masing-masing memberikan janji-janji. Kalau mereka dipilih, mereka nak buat apa. Jadi, bila orang Shah Alam semua dah dengar semua empat-empat ni kan. Jadi, pada hari 19 hari bulan tu, jadi orang Shah Alam pun akan keluar, pergi ke tempat-tempat mengundi, kemudian daftarkan diri dan dia akan diberi satu kertas. Dalam kertas tu, dia ada gambar 4 orang ni. 4 orang ni bukan gambar orang ni tapi gambar parti. Parti BN, Zahra Sofia. Parti PAS, Razan. Parti Haris Haziq Liau, PKR dan juga Kuhan DAP. So dia ada 4 tu. Jadi orang Shah Alam kena buat apa kat kertas tu? Dia kena pangkah kepada mana-mana parti yang dia nak. Contoh dia kata, saya rasa Zahra Sofia ni boleh ni jadi calon ni. Jadi saya nak pangkah. Pangkah mesti buat X. Pangkah kepada Zahra Sofia. Pangkah. Jadi, dimasukkan, kemudian dilipat-lipat, masukkan dalam tong undi. Bila masuk dalam tong undi, so pada hari itu bila seluruh rakyat Shah Alam telah pun mengundi, tong-tong undi itu akan dibawa ke tempat pengiraan undi. So kat situlah baru dibuka. Kemudian dikeluarkan semua, semua kertas undi itu kemudian ditunjukkan. Dia kira satu-satu tahu dia kira. Satu, ini dia pangkah BN. Satu, ini pangkah PAS. Dua. Ini pangkah BN lagi. BN dah 2. Ini pangkah apa ni? DAP 1. So BN 2, PAS 1, DAP 1. Ambil lagi. BN lagi. 3. BN 3 dah. Kemudian ambil lagi. Ini PAS. PAS 2 dah. Dia buat macam tu, satu-satu. Kalau ada 1000 kertas tu, 1000 lah dia buat macam tu. Kalau ada 10,000, 10,000 lah dia buat macam tu. 10,000 lah dia buat macam tu. Jadi, kemudian apabila dah habis semua, dia akan tengok siapa yang paling banyak. Bila cek kan, Zahra Sofia ada lebih banyak undi, iaitu rupa-rupanya ada 9,000. Undi yang menyokong Zahra Sofia. Razan pula ada 5,000 sahaja. Haris Haziq Liau ada 3,000. Kuhan pula ada 2,000. Maka majoriti yang akan menang siapa? Zahra Sofia. Jadi Zahra Sofia akan keluar. Terima kasih rakyat Shah Alam. Anda semua telah memilih saya untuk menjadi pemimpin di Shah Alam ini. Maka saya akan membantu rakyat Shah Alam ini semua. Jika ada masalah, sila berjumpa dengan saya Zahra Sofia yang akan membantu anda semua. Itulah pilihan raya. Macam nak bertanding, jadi pilihan apa jadi? Macam nak tanding tak? Nak jadi calon tak? Ada sesiapa kat sini nak jadi calon menteri? Tapi setakat ni lelaki je kan jadi pemimpin. Tak semestinya. Perempuan pun ada. Perempuan pun ada. Lelaki pun ada, perempuan pun ada. Jadi daripada kedua-dua tu memang ada lah. Memang ada. So jangan risau. Boleh ke? Boleh. Orang perempuan pun boleh. Ya, perempuan pun boleh. Sekiranya mampu. So itulah kita kata sebagai demokrasi. Bila ada pilihan raya, ada pengundian, itu dipanggil demokrasi. So nanti korang tengoklah. Korang tengok nanti pilihan raya, proses pilihan raya yang akan berlaku pada 19 November. Janganlah korang ingat, pilihan raya, pilihan raya. Kenapa best pilihan raya? Best. Sebab apa? Cuti. Memanglah pilihan raya cuti. Tapi bukan itu yang penting. Baik. Tahu dah korang. Kalau buat pilihan raya, tak kisah pun. Yang penting pilihan raya tu cuti. Itulah korang. Baik. So, itulah dia proses pilihan raya. Baik. So, kita telah mengenal pasti apa itu sistem pemerintahan monarki ataupun sistem pemerintahan beraja. Sebenarnya beraja dengan monarki samalah. Sama. Sistem pemerintahan beraja dengan sistem monarki sama.
Sama Baik. So, itu yang pertama, sistem pemerintahan beraja. Apa lagi yang diwariskan daripada kerajaan ini? Yang kedua, iaitu adat istiadat. Adat istiadat. So, keserumpunan budaya. Keserumpunan ni maksudnya persamaan. Persamaan budaya kerajaan Kedah, Kelantan, Perlis mewujudkan persamaan warisan adat istiadat diraja. Maknanya daripada pelbagai aspek. Maknanya ada persamaan adat istiadat ada. Okay. So ada juga dalam aspek apa? Keputeraan, perkahwinan, pertabalan, penganugerahan darjah kebesaran dan pemakaman pemerintah. Alat-alat kebesaran diraja pun turut sama. Okey. Jadi kalau kita lihat seperti ini ya, sistem pemerintahan raja yang berdaulat terpanjang menerusi warisan istiadat pertabalan diraja. Okey. Kita tengok warisan yang dibawa sampai sekarang. Yang pertama ialah Majlis Pemasyhuran. Baik, apa itu Majlis Pemasyhuran? Sebenarnya Majlis Pemasyhuran ini sebenarnya nama lain bagi Majlis Perlantikan. Perlantikan Sultan. Pemasyhuran ni maksudnya perlantikan Sultan. Okay. So, Majlis Pemasyhuran pengganti Sultan ataupun pelantikan Sultan itu akan disempurnakan, akan dibuat, akan disiapkan, akan diumumkan sebelum jenazah pemerintah dimakamkan. Faham tak? Faham tak ayat dia? Faham tak apa yang ditulis kat situ? Faham tak faham? Okey, baik. Dia macam ni. Okey, baik. Bagus, Raj. Dia macam ni. Sebenarnya, Majlis Pelantikan Sultan ni ataupun pemasyhuran pengganti Sultan atau Raja ini akan dibuat. Dia akan umumkan siapakah yang menggantikan Raja. Kenapa dia kena gantikan Raja? Sebab Raja sebelum ini kan meninggal dunia. Ya, Raja sebelum ini maknanya bapa dia meninggal. Jadi anak dia lah yang akan dilantik menjadi Sultan. Tetapi sebelum bapa dia ni ditanam di dalam bumi, sebelum dimasukkan dalam tanah, kerajaan mesti umumkan siapa yang raja pengganti dia. Dah umumkan raja pengganti. Okey, raja pengganti ialah putera kepada Sultan, iaitu Raja Ahmad. Contoh Raja Ahmad. Okey, so yang lain kata, baiklah. Okey, better Raja Ahmad akan menjadi pengganti Sultan. Sekarang better lah yang akan jadi Sultan. Okey. Bila dia mengaku macam tu, barulah jenazah tadi, mayat bapa dia tadi, barulah dimasukkan ke dalam tanah dan dikebumikan. Faham? Jadi selagi tak diumumkan siapa pengganti raja itu, so jenazah itu tidak akan dikebumikan. Dia kena tunggu. Sebab itu, bila seseorang sultan mangkat ataupun sultan tu meninggal dunia, dia orang kena cepat-cepat panggil anak dia untuk jadi pengganti. Sebab bila dapat cepat pengganti tu, anak dia diumumkan pengganti tu, anak dia, maka sultan tadi bolehlah dikebumikan. Nampak itu prosesnya. Faham tak? Haris Haziq Leong dan yang lain-lain faham tak ni? Faham okay. Jadi itulah dia. Okay. So itu Majlis Pemasyhuran. Okay. Majlis Pemasyhuran. So diumumkan pelantikan Sultan. Baik. Ini memang dibuat sampai sekarang. Yang kedua, istiadat pertabalan. Istiadat pertabalan maknanya istiadat pelantikan Sultan. Bagaimana nak melantik Sultan? Bukannya dia bagi surat. Tuanku, kami melantik tuanku sebagai raja. Nah, surat. Bukan. Dia bukan pakai surat lantikan. Bukan. Istiadat dia
dimulakan dengan mempersembahkan, maknanya memberikan naskah Al-Quran. Dan juga maknanya naskah Al-Quran tu maknanya diberikan satu buku ataupun satu kitab Al-Quran dan juga diberikan alat kebesaran. Alat kebesaran diraja ni mungkin sahaja keris, mungkin juga keris. Diberikan Quran, diberikan keris. Jadi sultan atau raja yang dilantik tu, sultan atau raja yang dimasyhurkan itu akan membaca watikah pertabalan. Watikah tu surat surat pertabalan. Surat lantikan lah. Surat lantikan. Watikah pertabalan ni surat lantikan lah. Dan kemudian dia mengucuk keris. Mengucuk tu mencium. Mencium keris kuasa. Ni nampak tak ni? Ni okey, nampak tak? Apa yang sultan ini sultan Raja Perlis Nampak Raja Perlis buat? Gitu. Bila dia baca, okey, dengan ini beta telah dilantik sebagai Raja Negeri Perlis ini. Maka beta harap semua rakyat memberikan taat setia kepada beta. Kemudian diletak, kemudian okey. Kemudian menteri besar yang bawah-bawah tu dia cakap depan pembesar. So pembesar, menteri besar semua akan kata, okey, daulat tuanku. Daulat tuanku. Begitu. Nampak tak? Okey. Jadi inilah istiadat pertabalan raja. Pertabalan raja dia unik, dia memang unik. Okey, ada mengucuk keris, kemudian keris tu disimpan lah. Disimpan. So itu istiadat pertabalan. So yang masih diwariskan ialah majlis pemasyhuran dan juga yang kedua istiadat pertabalan. Yang ketiga, penganugerahan. Penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Apa itu penganugerahan, cikgu? Penganugerahan ini bermaksud majlis, kita kata sebagai majlis majlis pemberian hadiah. Pemberian hadiah. Tapi hadiah ni adalah dalam bentuk apa? Bintang dan darjah kebesaran. Maknanya memberikan hadiah berbentuk pangkat. Berbentuk pangkat. Itu pangkat tau. Itu yang dikatakan penganugerahan bintang dan darjah kebesaran. Maknanya majlis pemberian hadiah dan hadiah tu dalam bentuk pangkat. Jadi penganugerahan darjah kebesaran penganugerahan darjah kebesaran oleh sultan atau raja ni memang adalah warisan yang kekal hingga hari ini. Penganugerahan ini merupakan lambang sebagai hubungan antara pemerintah dengan rakyat. Dan biasanya lazimnya penganugerahan ini disempurnakan. Biasanya dibuat, majlis ini dibuat bersempena dengan hari sambutan keputeraan pemerintah. Maknanya apa itu keputeraan? Kelahiran raja. Maknanya kalau kita lihat contoh gambar ni kan, istiadat penganugerahan darjah kebesaran Kelantan oleh Sultan Muhammad. Maknanya pada hari ini Sultan Muhammad punya birthday. So Sultan Kelantan punya birthday, bila Sultan Kelantan punya birthday ataupun mana-mana Sultan punya birthday, pada hari itu dia akan memberi hadiah kepada rakyat. So hadiah dalam bentuk apa? Pangkat. Ataupun darjah kebesaran. Dan darjah kebesaran ini dihadiahkan sebagai kerana apa? Kerana pengiktirafan. Maknanya raja recognize. Raja recognize kerabat-kerabat diraja, sultan ataupun rakyat yang banyak berjasa. Sebagai contoh. Katakanlah Sultan Kelantan ingin menganugerahkan darjah kebesaran kepada Cikgu Rafi. Maka dia akan berikan darjah kebesaran kepada Cikgu Rafi. So pada hari
keputeraan Sultan Kelantan ni, cikgu kena datang lah. Kena datang pakai songkok, pakai baju apa semua tu kan. Kemudian Sultan akan berikan pangkat. Okey, inilah dia pangkat untuk kamu ya. Tak. Okay. Cikgu pun, baik, ampun tuanku. Okey, menjunjung titah tuanku. Terima kasih banyak tuanku. Jadi bila diberikan pangkat darjah kebesaran itu, maka cikgu layak untuk menggunakan gelaran Datuk. Datuk kau. Jadi waktu itu nama cikgu jadi apa? Datuk Cikgu Rafi ataupun Datuk Rafi lah. Datuk Rafi. Dan kenapa Sultan bagi? Better bagi kepada Datuk ataupun Cikgu Rafi kerana sumbangan yang telah dibuat kepada dalam bidang pendidikan di negara kita. Jadi better anugerahkan Datuk ini. Dah ada title Datuk Rafi. Macam okey tak? Macam okey tak bila ada title Datuk ni? So itu bukan sekat Datuk ada title Datuk, Datuk Seri, Tan Sri. Itu tinggi tu. Tinggi. Baik. So ini juga diwariskan daripada keturunan raja-raja dan juga sultan. Baik. Ada soalan nak tanya? Ada soalan nak tanya? Nampak tak? Inilah dia. Ada soalan nak tanya tak? Mungkin Adam Rais nak tanya. Nakib. Hafiz Nakyu, Alia. Anci, nak tanya apa-apa Anci? Rania, Jasmine. Nak tanya apa-apa tak? Kisha. Serta Dini ataupun Adel, Aini Zara, tak ada? Boleh faham tak? InsyaAllah faham baik. So ada yang kata insyaAllah faham. Faham Baik, inilah dia contoh contoh pingat darjah kebesaran. Iaitu contoh pingat darjah kebesaran ini yang dia akan sangkutkan dekat baju tu sebagai contoh pingat darjah kebesaran ini seperti darjah kerabat yang amat dihormati daripada negeri Kelantan. Ini darjah Datuk Paduka Seri Setia Sultan Abdul Halim Muazzam Shah. Ini daripada negeri Kedah. Diberikan pangkat, akan disangkutkan kat situ. Ni darjah Setia Mahkota Perlis SMP. Setia Mahkota Perlis SMP. So ini juga pangkat yang akan diletakkan di situ. So inilah yang akan membawa kepada title Datuk, Tan Sri, Datuk Sri. Tak perlu ingat. Cuma ini sebagai pengetahuan lah. Bahawa pada zaman sekarang raja-raja masih lagi menjalankan pertama majlis pemasyuran, yang kedua istiadat pertabalan, dan yang ketiga majlis penganugerahan ini. Penganugerahan bintang dan darjah kebesaran masih dibuat sampai sekarang. Itulah dia berkaitan dengan dua perkara, iaitu sistem pemerintahan beraja dan satu lagi iaitu adat istiadat. Ada soalan nak tanya? Tak ada? Semua diam je ni. Korang okey tak ni? Okey tak? Cikgu, apa itu mukim? Baik, bagus soalan tu. Mungkin ada yang masih lagi yang tak faham. Apa itu mukim? Baik, sebenarnya begini. Sebenarnya, kamu tinggal, kamu bayangkan kamu tinggal di, kita kata di sini ini adalah, korang tengok banyak kan? Ini kawasan contoh ini kampung A. Ini kampung B. Ini taman C, taman taman perumahan, taman C. Ini taman taman D. Setiap kampung
taman ada ketua. Dipanggil ketua kampung. Ya, ketua kampung A, ketua kampung B, ketua taman D, ketua taman C, dia ada ketua. Dipanggil ketua kampung. Baik, gabungan kampung-kampung dan taman-taman ini dia akan membentuk satu yang dipanggil mukim. Ya, dipanggil mukim. Ini contohnya mukim apa? Ini mukim A. Ya, mukim A. So, mungkin juga kat sini kalau kita lihat akan ada juga kalau kita lihat okay. So mungkin ni macam bandar, bukan? Okey, bukan macam bandar. Tapi dia ada satu kawasan dipanggil mukim. Kadang-kadang mukim tu termasuk juga bandar. Bermakna di sini kalau kita lihat contohnya di sini ada juga kampung A, kampung B, taman A, taman B, kemudian ada bandar. Mungkin ada. Sini mungkin ada bandar, okey, bandar A. Mungkin juga kat sini akan jadi ada kampung E. Kemudian di sini mungkin ada taman F. Okey. So, dia gabungkan menjadi apa? Mukim, satu mukim. Ini mukim apa? Ini mukim B. Mukim B. Okey, so ada mukim A, mukim B. So, mungkin juga akan ada mukim C. Okey, mukim C. Nah, kat sini mukim C. So, mungkin juga kat sini ada mukim D. Okey. Nah, di sini ada mukim D. Baik. Beberapa mukim ini akan membentuk satu yang dipanggil apa? Dipanggil daerah. Daerah. Nampak tak? Ini mungkin daerah A. So dekat sini mungkin ada juga daerah B. Yang sama juga ada dalam tu ada mukim dan dalam mukim tu ada kampung. So ini mungkin juga ada daerah C. Okey, daerah C. Baik, gabungan daerah-daerah ni, daerah A, daerah B, okey, daerah B dan juga daerah C bergabung semua dan mereka semua akan membentuk daerah-daerah ini akan bergabung membentuk apa? Membentuk apa yang dipanggil sebagai inilah dia negeri. Yeah. Daerah bergabung membentuk negeri. Nampak tak? Ya, betul, betul, betul. Ya, betul. Kalau cikgu bagi contoh lah Okey. Contoh, cikgu bagi contoh Contohnya kampung A ni kan. Okey, contoh sini kampung Jalan Kebun. Okey. Kampung Jalan Kebun. Dia mesti sebelah-sebelah. Kampung Jalan Kebun, kemudian sini ada Kota Kemuning. Okey, Kemuning. Okey. Semua ini dalam mukim apa? Okey, ini mukim apa? Okey, ini mukim Kota Raja. Contoh mukim Kota Raja. Di sini ada mukim apa? Di sini ada mukim Seri Muda. Contoh mukim Seri Muda. Yang B ni, okey, ini juga mukim Puchong Tengah. Okey, Puchong Tengah. Baik. So, semua mukim-mukim ni, mukim Seri Muda, mukim Kota Raja, mukim Puchong Tengah, semua bergabung menjadi satu daerah. Daerah apa? Daerah Shah Alam. Contoh. Daerah Shah Alam. Daerah B ni, ini mungkin daerah Sungai Buloh. Okey, Sungai Buloh. Yang daerah sini, mungkin daerah sini adalah, okey, kita kata sebagai daerah Sepang. Contoh, daerah Sepang. So, kalau kamu perasan, okey, Shah Alam, okey, bergabung dengan daerah Sepang, kemudian bergabung dengan daerah Sungai Buloh dan banyak lagi, semua bergabung menjadi negeri apa? Negeri Selangor. Negeri Selangor. Macam itulah. Ya, faham? Daripada taman, kampung, kecil, dia bergabung jadi mukim. Mukim, cantum jadi daerah.
So daerah campur daerah jadi negara. Faham? Ya, dan negara. So berpada negeri Selangor cantum dengan negeri Perak, negeri Kedah, Kelantan dan apa semua jadi negara Malaysia. Macam itulah. Dia makin kecil, besar. So itulah. Then the world. Yes, betul Madia. Maknanya selepas gabungan negara-negara, okay, akan menjadi seluruh dunia. Macam tu. Okay. Ya, kan. Betul Raj Kumar. Okey, bagus. Kalau ikut kontinen, okey, Malaysia campur dengan campur dengan Indonesia, campur dengan Thailand, semua jadi Asia Tenggara. Asia Tenggara campur Asia Timur, campur dengan Asia Barat, campur dengan Asia Jauh, semua akan menjadi benua Asia. Benua Asia campur dengan benua Eropah, campur dengan benua Amerika, benua Australia akan menjadi dunia. Begitulah. So perubahan dia lebih kecil-kecil ni. Dan kemudian, okey, jadi bumi kan, jadi bumi. Bumi pula. Bumi, okey, campur dengan Utarit, Uranus, kemudian campur dengan Marikh, campur dengan matahari akan menjadi satu sistem suria. Sistem suria. Okey. Sistem suria ini campur dengan sistem suria lain, susah lain akan jadi Bima Sakti. Bima Sakti pula cantum dengan Bima Sakti sana, cantum dengan Bima Sakti sini, cantum dengan Bima Sakti ini akan jadi satu angkasa lepas. Jadi kalau kamu perhatikan, besar tak dunia kita sebenarnya? Besar tak dunia kita? Besar, sangat-sangat besar. Sangat besar. Bukan big dah, bukan huge, tetapi mega, sangat besar. So can you just imagine if kalau semua itu, kita tahu semua itu dicipta oleh Tuhan. Betul? So bermakna Tuhan sangat besar. So, Tuhan lagi besar sebab Tuhan yang menciptakan all these things. Okay? So Tuhan lagi sangat besar. Setuju? Setuju kan? Sebab Tuhan yang create all these things. Betul? Okay, baik. So means that kalau Tuhan tu sangat besar, mencipta all the universe, all the Bima Sakti, all the Milky Ways dan sebagainya, all the light years, and then bumi, and then kontinen, and then juga daerah, and then kecil-kecil. Kan? Diciptakan semua itu. So, persoalan dia, kenapa selalu human selalu sombong, selalunya arrogant? Perasan tak? Padahal manusia ni sekecil-kecilnya dalam dunia ni. Sangat kecil dalam dunia ni. Kenapa nak arrogant? Kenapa nak belagak? Kenapa nak sombong? Perasan tak Pravin? We should not. Kita tak boleh belagak sombong. Kenapa? We are too small. I don't think that Tuhan is very big. Okay, kalau Tuhan kecil daripada universe, macam mana dia boleh create universe? Kalau Tuhan lebih kecil daripada universe, macam mana dia nak create universe? Ya kan? Don't you think? Switzerland people very tall. Tuhan. Kan? It's a logic things lah. Tuhan. It's a logic things. Because kita nak buat soalan ini. Bagaimanakah kita dapat mempertahankan warisan institusi beraja? Ini adalah soalan kebat. Okay, so kita kena praktis juga soalan kebat. Okay, iaitu soalan ini. Jom kita buat soalan ini. Bagaimana kita dapat mempertahankan warisan kesultanan institusi beraja? Baik, so cikgu akan type kat sini. Okay, bagaimanakah kita dapat mempertahankan
warisan institusi beraja. Okey. Baik. So, okey, kalau kita lihat di sini, pertama sekali fahami soalan. Okey, bagaimana, how. Ingat bagaimana how kita dapat mempertahankan. Okey, maknanya kita dapat pertahankan, okey, kekalkan warisan institusi beraja. Maknanya bagaimana kita nak kekalkan, okey, sistem pemerintahan beraja, adat istiadat beraja, bagaimana kita dapat mempertahankannya. Baik, okey, sekarang kita dah faham. Oh, soalan ni nak tanya macam mana cara-cara dia. Cara-cara mempertahankan warisan institusi beraja. Yang kedua, kita kena cari iaitu berapa markah kita nak biasanya soalan ini berapa markah? Berapa markah soalan ni? Bagi tahu cikgu berapa markah? Okey, 4. 4 So kita buat 4 markah. 2 atau 4, kita ambil 4 lah. Okey. Baik, so kalau 4 markah, okey, persoalannya ialah apakah strategi untuk dapat 4 markah? Iaitu kita akan buat 2 fakta dan juga 2 huraian. Okey. 2 fakta, 2 huraian. So, apa yang kita kena buat? Iaitu kita akan cari fakta sahaja dulu. Sebab huraian akan datang kemudian. Kita cari fakta dulu. So, fakta apa cikgu? Fakta bagaimana kita dapat pertahankan warisan institusi beraja. Bagaimana? Okey. Baik. Mudah sahaja. Yang pertama, so kita ambil fakta pertama. Okey, fakta pertama. So, macam mana nak pertahankan warisan negara, okey, warisan institusi beraja ni? Kamu tahu tak? Adanya raja kerana adanya rakyat, betul? Raja kalau tak ada rakyat, tak guna juga. Betul tak? Jadi, okey, rakyat yang setia kepada raja itu penting. Supaya raja akan kekal. Ada. Kalau tak ada rakyat yang setia kepada raja, maka raja itu tak wujud. Betul tak? Jadi kita kena letakkan fakta pertama. Bagaimana kita dapat mempertahankan warisan institusi beraja, iaitu okey, kita sebagai rakyat. Okey, iaitu kita sebagai rakyat, okey, harus memberi apa? Harus memberi taat setia. Okey, taat setia kepada raja. Itu fakta yang pertama. Kita sebagai rakyat harus memberi taat setia kepada raja. Itu faktanya. Dan kenapa? Huraiannya. Okey, huraian yang pertama, iaitu kita ambil daripada ayat tadi. Okey, huraiannya kita sebagai rakyat harus memberi taat setia kepada raja. Kenapa? Kerana okey, iaitu kerana okey, tanpa raja, okey, tanpa raja maka rakyat, tanpa raja rakyat tidak mendapat, tidak akan mendapat perlindungan, perlindungan dan keselamatan daripada pemerintah yang berwibawa. Sebab kalau tak ada raja, rakyat tidak akan dapat perlindungan dan keselamatan daripada pemerintah yang berwibawa. Ini so sebab itu kita sebagai rakyat harus memberi taat setia kepada raja. So tanpa raja, rakyat tidak akan mendapat perlindungan dan keselamatan daripada pemerintah yang berwibawa. So itu huraiannya. Baik. Kemudian fakta yang kedua. Fakta yang kedua, bagaimana kita dapat mempertahankan warisan institusi beraja? Kita dapat mempertahankan warisan institusi beraja dengan, iaitu kita mengamalkan
Okey, mengamalkan adat istiadat. Okey, adat istiadat yang diamalkan. Okey, yang mengamalkan ke? Bukan mengamalkan, menghormati. Okey, menghormati adat istiadat. Okey, diraja yang masih okey, yang masih diamalkan. Okey, diamalkan sehingga kini. Why? Okey, huraiannya. Okey, huraiannya kenapa ya? Kita perlu menghormati kerana okey, ini sebagai kita tahu bahawa warisan ini okey adalah keunikan. Okey, adalah antara keunikan sistem pemerintahan ataupun sistem beraja. Okey, sistem beraja yang masih wujud di dunia ini. Okey. Dalam dunia ini. Okey, baik. So kita dah ada 2 fakta dan juga 2 huraian. Okey, dalam masa 10 minit. Okey, dalam masa 10 minit cikgu nak kamu buat ayat jawapan dalam Zoom chat menggunakan fakta yang telah cikgu berikan ini. So sila buat sekarang. Especially cikgu nak jawapan daripada Adam Rais, cikgu nak jawapan daripada Aina Damia, daripada Alia, Amar, dan juga cikgu nak jawapan daripada Ariana, Dini, cikgu nak jawapan daripada Dini, Haris Haziq Liao, cikgu nak jawapan daripada kamu sekarang. Okey, Kisha, Kuhan, cikgu nak jawapan daripada kamu Kuhan. Juga Nakib. Tak ada, kau buat dulu. Nakib kau buat dulu. Lepas sukan kau nak beri tanda, kau nak gini, kau pergilah. Okey, Kuhan kau buat sekarang. Okey. Said Khalid, cikgu nak Said Khalid. Dan juga Teh Chin Ming. Razan cikgu nak. Daripada Razan. Rajkumar, cikgu nak juga jawapan daripada kamu. Okey, sila buat sekarang dan dalam Zoom chat dan submit sekarang. Okey, gunakan apa yang cikgu berikan ni. Gunakan apa yang cikgu berikan ni. Okey, baik. So setakat ni kita lihat Pravin. Kita dapat menggunakan dengan bertext. Okey, baik, bagus. Dua mata. Okey, baik, bagus. Okey, baik, Pravin, 4 markah, bagus. Okey, Arif. Bagus. Okey. Bagus, 4 markah Arif. Itu yang kita nak. Bagus. Okey. Macam ni lah. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Salah tu normal. Okey. Yang penting buat. Yang mana salah kita akan perbaiki. Kita akan bincangkan sama-sama. So jangan takut. Ya, Zara Sofia. Okey. Bagus. Baik, bagus. Okey, so Zara Sofia 4 markah. Terbaik. Terbaik. Bagus Zara Sofia. So kita dah ada 3 orang. Okey. 3 orang yang dah submit. Okey, cikgu nak kalau boleh semua submit semua submit. Especially nama-nama yang cikgu sebut tadi. Okey, nama-nama yang cikgu sebut tadi wajib
submit. Wajib Okey, Anci. Okey. Empat markah Anci, terbaik. Terbaik. Okey. Baik. Sasi. Dah je. Bagus. Bagus. Sasi, 4 markah. Bagus ayat kamu. Said Falik. Okey. Bagus. Okey. Said Falik, 4 markah. Bagus, Said Falik. Okey. Apa Adam Rais? Kau buat ayat jawapan penuh. Bukannya kau salin balik. Buat ayat jawapan penuh. Amar, tak kira lah jawapan kamu terpadang ke pun, kau buat balik. Tuhan. Okey. Bagus. 4 markah. Bagus, Tuhan. 4 markah. Bagus. Kisha. Bagus, Kisha. 4 markah. Okey. Baik. Adam Rais. Kamu jawab dulu penuh-penuh semua. Jangan guna enter Kamu jawab dulu apa semua. Dah siap, baru kamu tekan enter untuk submit. Okey. Baik. Adam Amir Haris. Okey. Bagus. Bagus. Okey. Jadikan sistem belajar yang masih wujud dan begini. Okey, baik. Bagus. Adam Amir Haris. 4 markah juga. Bagus. Okey. So, kita dah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, 9. Baru 9 orang. Mana yang lain ni? Baru 9 orang. Mana yang lain ni? Okey. Wajib hantar, wajib. Krishna Jashvin. Bagus. Okey. Baik, bagus. Krishna Jashvin, 4 markah. Bagus. Terbaik. Jasmine. Bagus. Bagus, Jasmine. 4 markah. Macam tu cara dia. Bagus. Ya. Alia. Bagus, Alia. 4 markah. Okey. Amar. Mar. Okey. Kamu tahu tak cara dia bagaimana? Iaitu paling mudah kalau kamu kalau kamu nak bina ayat jawapan, Amar, macam ni. Kamu ambil je ayat soalan ni. Kita dapat mempertahankan warisan institusi beraja dengan iaitu ataupun dengan cara kita sebagai kita sambung dengan perkataan dengan dengan kemudian kamu sambung dengan fakta yang pertama. Dengan kita sebagai rakyat harus minta serta pada raja, titik. Kemudian tanpa raja, macam tu. Itu basic. Bina ayat ni satu. Kemudian nak masuk fakta kedua, kita guna penanda wacana.
Selain itu, kita haruslah. Begitu. Okey, terus masuk fakta yang kedua. Satu, tak kisahlah kamu punya BM macam mana sekalipun, kamu kena belajar cara membina ayat jawapan. Kena buat. So tidak ada option. Okay, so learn. Okay, instead of daripada you avoid, learn. Learn. So gunakan apa yang cikgu beri. Okay, Raj Kumar. Bagus, Raj Kumar. Okay. 4 markah. Okay, Jasmine. Aina Damia. Okay, baik. Bagus, Aina Damia. Bagus, 4 markah. Tak nampak presentation tu. Oh, ya ke? Chat block. Tak nampak presentation tu. Kita tak nampak. Nampak tak? Okey, Rania. Okay. Baik, 4 markah. Bagus, Rania. Okey, bagus Rania. Nakib. Okey, baik, bagus. Okey. Ahmad, kamu pakai phone ke, Ahmad? Oh, ya ke? Okey, Ahmad, cuba next time kamu gunakan laptop ataupun gunakan tab ke? Okey. Sambil tengah makan. Aduh, ya. Okey. Okey. So next time kalau boleh cuba untuk guna laptop lah. Ya. Cikgu sebenarnya kena buat ayat guna isi yang cikgu bagi atau cari isi sendiri. Apa dah.